Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muaz. Hari ini kita akan cakap pasal tentang satu topik agak rare, iaitu handset, handphone. Orang kata handphone kan. So, smartphone ni kita kata, kenapa benda ni kita jual mahal, tapi bila terjatuh dia mudah pecah. Apa yang menarik, apa yang pelik, saya rasa pelik lah. Apa yang pelik bagi saya, kualiti dia ada kait rapat dengan harga. So, semakin tinggi harga sesuatu barang tu, so semakin tinggi kualiti dia. Tapi kenapa handset makin lama makin mahal, lepas tu makin lama makin kita tak nak bagi orang pakai, especially budak-budak, sebab takut terjatuh lah, takut crack lah, takut dia orang baling lah. um, dan yang peliknya ialah bila kita melihat satu benda tu dan kita rasa inilah realiti dia, dan inilah seharusnya apa benda yang berlaku, dan itulah yang benda yang kita terima, itulah takdirnya. Kenapa macam orang, kenapa tak ada orang yang tak berpuas hati dengan apa benda yang telah berlaku? Maksudnya benda ni agak menyedihkan lah. Menyedihkan bila kita masuk kata macam ada orang beli handset tu baru, dia lepas tu dia beli stiker untuk apa kata apa ni, untuk dia punya stiker, untuk dia punya touch screen tu. Lepas tu dia ikat handset dia tu dengan getah. So bila getah tu dalam keadaan dia biarkan terlalu lama, sekarang ni dekat dalam smartphone dia, tengah-tengah smartphone tu ada satu line daripada getah tu sendiri. Tak tahulah getah tekan kuat sangat ke apa benda ke. So sekarang ni dia punya screen tak elok kat situ lah. So kenapa fragile sangat handset ni sampai rasa macam betul-betul nak dijaga dengan teliti? Kenapa tak ada orang lagi discover, saintis yang discover suatu plastik yang mana tidak mudah untuk dipecahkan, tidak mudah untuk dikasari. Tak kira lah terhentak ke, terjatuh ke, terkena macam mana ke. Dia bukannya macam kita cuba untuk menjadikan semua benda itu sempurna, tak. Sebab kita hidup berdasarkan teori. Teori kita ni makin banyak, makin hebat, makin tinggi, makin gah, makin mahal, makin berkualiti. Itu permainan kita. Tapi bila sentuh dengan bab handset ni, makin mahal, makin tak nak bagi orang pinjam. Even apa lagi benda yang fragile, DSLR kamera, makin tinggi kamera tu nilai ni, makin kita rasa macam tak nak bagi orang pinjam. Even kalau sewa sekalipun, memang kita letak deposit yang agak tinggi jugalah sebenarnya pun. So kita semakin berjaga-jaga. Dia sama sebenarnya kalau nak kata pasal hal ni pun macam-macam cakap. Contohnya macam langsir lah, langsir. Kenapa langsir makin beli mahal-mahal pun cepat terbakar, senang nak terbakar. So kita beli mahal-mahal tu untuk benda yang kita jaga, untuk benda tu jaga kita balik. So disebabkan langsir tu lah, banyak ni kebakaran-kebakaran yang sukar untuk dipadamkan. Dan benda-benda macam ni lah, kalau macam tu katil pun senang bakar, bantal pun senang bakar. Yang kelakarnya ialah benda-benda yang kita ada ni ialah benda-benda yang dalam masa yang sama boleh juga memudaratkan diri kita. Dan bagi saya agak pelik lah untuk kita hidup dalam keadaan yang sebegini. Saya rasa macam tak boleh terima lah. Beli handset mama 1,000, 2,000, lepas tu terjatuh sikit nak kena tukar balik skrin dia. Lepas tu bila phone dah crack, kalau nak tukar skrin, baik beli handset baru je. Tapi itulah, agak-agak saya pun kalau nak disuruh fikir pun saya tak tahulah nak buat macam mana. Kalau lah kat Malaysia ni ada satu tempat uji kaji tentang pembinaan kaca yang elastik, yang macam mana untuk menghasilkan suatu daya tahan yang boleh kata dikagumi orang lah kalau benda tu berjaya. Dan adakah benda ni saya nak kaitkan dengan kehidupan kita sebagai seorang Muslim? Apa kaitan dia? Adakah saya terlalu drastik untuk menyatakan bahawa disebabkan kehidupan kita yang sebegini, apa yang melayakkan pada diri kita dengan orang yang banyak dosa ni, seolah-olah macam kehidupan kita ni harus
didiami dalam keadaan kena sentiasa berjaga-jaga dengan apa benda yang kita ada. So maksudnya macam kita ni senang ditakutkan dengan apa benda sekalipun. So macam kita ni rasa macam tak pernah nak tenang. Maksud tak pernah nak tenang tu, kalau handset tu jatuh je, kita sangat risau. Kalau handset tu macam ada orang ambil je, kita sangat bimbang. So macam hidup ni tak pernah nak tenang lah. Kenapa kita tak rasa macam, alah kalau handset tu patah, beli baru lah. Kalau handset tu ambil, kita tukar handset yang lain. Ada orang curi ke apa benda ke. Tapi kerisauan dan data-data dan identiti yang kita letak dalam handset tu sentiasa menjadi kerisauan pada diri kita. Adakah saya terlalu drastik melihatkan perkara ni sebagai suatu apa benda yang Allah tak redha dengan kita sebagai seorang Muslim yang penuh dengan dosa ni, dan apa yang relevan untuk kita ialah hidup dalam keadaan yang ketakutan sehingga kita sentiasa terjaga-jaga dan risau dengan keadaan yang berlaku pada sekitar sekeliling. Dan kalau itulah isu yang dibangkitkan, sebenarnya bukan pasal handset je lah. Kalau kita betul-betul risau pun, kita risau pasal kad kredit, kita risau pasal bil, elektrik, air dan sebagainya yang tiba-tiba boleh melambung. Yang mana benda tu menjadi ketidakselesaan kita untuk berfikir kenapa benda tu boleh jadi sampai macam tu sekali. Kita tak cakap pasal benda-benda lain lah, kita cakap pasal handset sahaja. Dan inilah yang selalu bermain dalam fikiran. Tapi kalau nak mencakap bahawa saya suka berfikir tentang benda-benda yang pelik-pelik pun, ataupun saya jadi seorang yang banyak berfikir, tak juga. Sebenarnya saya sangat kurang berfikir, saya rasa fikir saya pun tak adalah jauh sangat. Cuma bila kita berduduk bersorangan, terfikirkan sesuatu, kita kata kan bagus kalau begini dan begini, kan bagus kalau begini dan begini. Dan kita pun rasa macam, betul juga. Kalau handset ni, dia ada kualiti dia dan tak mudah pecah, tak mudah retak. Saya pun tak adalah nak beli handset 2-3 kali. Banyak dah duit dah keluar ni. Tunggulah mana-mana para saintis yang boleh selesaikan masalah ni. Dan juga saya rasa kalau begitulah pengajarannya yang saya ambil, iaitu saya hidup dalam keadaan yang sentiasa berjaga-jaga. Sekurang-kurangnya saya boleh berkata pada diri saya untuk menjadi seorang yang lebih baik, untuk menjadi seorang yang lebih beriman, yang lebih banyak menginfakkan harta saya pada orang yang memerlukan. Tapi adakah cara saya tu, adakah betul pemikiran saya ni dalam segala konteks yang sebegitu kecil pun saya ambil benda ni sebagai satu benda yang berat? Elok kata handset ni fragile saja, saya kata Allah yang mengizinkan sesuatu benda ni untuk berlaku, dan kemudian saya salahkan diri saya untuk dosa yang saya pernah buat sebelum ni yang menyebabkan saya hidup dalam keadaan sebegitu. Awak pula rasa macam mana? Kalau saya rasa saya keterlaluan, saya boleh ditegur, dan apa-apa pun, saya kan suka bergurau senda. Janganlah saya rasa dengan apa benda yang saya rasa ni. Sebab makin lama awak kenal saya, makin menjadi-jadi juga saya punya karenah. Ini baru kenal dekat video dekat YouTube. Awak tak kawan lagi dengan saya, duduk dengan saya 24 jam dengan tentang apa benda yang saya bicarakan. Tapi apa-apa pun, ingatlah niat. Sebab dunia ni dia penuh dengan gurau senda. Dan dunia ni penuh dengan dugaan semata-mata. Tak ada benda yang serius. Yang pentingnya amal ibadah dan negara akhirat. Dan kalau betul nak selamat, mudah saja berbuat baik pada masyarakat, bercakap yang baik-baik. Dan apa pula cerita daripada awak? Kalau awak rasa ada orang tak nak dengar, awak beritahu kat saya nak dengar semua. Sebab saya okey je, saya relax, tak macam orang lain. Saya tak tahulah kalau ada orang lain macam relax macam saya pun seronok juga. Jom kita borak pasal topik-topik lain pula, sehingga kita bertemu lagi suatu nanti ya. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum.